Apa khabar semua? Ada tak cara yang mana kita boleh dapat air secara percuma? Maksudnya selain dari tak ada air hujan atau kena angkut air dari sungai. Jawapannya memang boleh. Tapi of course lah ada kos sikit masa awal-awal tu. Kaedah nak dapat air percuma ni kalau dekat tempat kita dipanggil tube well ataupun boring air. Kiranya basically kita gali air dari bawah tanah dan pump dia untuk digunakan dekat rumah. Tapi air tanah ni tak kotor ke? Dalam mana kita nak kena gali sebelum jumpa air ni? Dan kalau kata semua orang guna kaedah ni, habis tak air dekat bawah tu? Okey, jom kita tengok. Jadi first sekali, macam mana air bawah tanah ni boleh wujud? Bukan ke air hujan tu akan mengalir ke sungai dan dari sungai ke laut dan lepas tu dia naik balik ke atas? Baik, jadi memang betul air hujan yang turun tu sebahagiannya akan tersejat balik naik ke atas. Tapi hujan yang landing atas tanah ni, sebahagian dari air tu akan digunakan oleh pokok. Dia akan serap air tu dan selebihnya akan menyerap masuk ke dalam tanah. Jadi air yang masuk ke dalam tanah ni, dia sebenarnya akan travel jauh ke dalam sana. Sebab kalau dia tak masuk jauh ke dalam, of course semua tanah akan jadi lecak kan. Jadi air ni akan travel ke bawah dan kelajuan dia travel ke bawah tu depend pada keadaan tanah tu lah. Kalau tanah tu berpasir, tanah gambut, lajulah dia turun. Kalau tanah tu tanah liat, slow lah sikit dia turun tu. Proses air turun ke bawah ni generally dipanggil infiltration. Dan sambil air ni masuk makin lama makin ke dalam, air ni juga macam seolah-olah ditapis oleh layer-layer tanah dekat atas tu. Nama proses tapisan ni adalah percolation. Disebabkan percolation ni lah, air groundwater ni boleh kata relatively bersih lah bila kita pump dia naik atas. Baik, eventually air yang turun ke bawah ni dia akan stop bila sampai ke level bedrock. Layer ni adalah layer di mana air akan berkumpul dekat celah-celah batu dan dia dah tak boleh nak pergi mana dah. Jadi air dekat layer bedrock ni lah yang kita nak cari sebenarnya. Dan air yang duduk dekat sini kita pun tak tahu sebenarnya dah berapa lama dia duduk dekat bawah tu. Mungkin baru beberapa hari dia dekat situ atau mungkin juga dah beribu tahun dia ada dekat bawah tu. Kalau orang dulu gali perigi, dia orang akan gali sampai level ni lah. Cuma kaedah tube well ni, kita seolah-olah gali perigi kecil sampai ke level bedrock ni dan lepas tu masukkan pump untuk naikkan air ni ke atas. Jadi kalau anda sendiri nak dapatkan air ni, maka first sekali kena survey dulu dekat mana nak gali tu. Sebaiknya tanah tu dia tak banyak sangat layer dekat atas bedrock ni. Lagi dalam nak kena gali, lagi tinggilah kos nak gali tu. Nanti kita akan ceritakan pasal kos ni. Tapi sebenarnya proses survey ni agak limited lah. Sebab takkan kita nak gali dekat tanah orang lain kan. Mestilah kita gali dekat tanah sendiri. Bila sebut pasal gali ni, bukanlah saya maksudkan gali guna cangkul tu. Sebenarnya kalau kita nak buat benda ni, kita boleh upah je orang yang buat servis boring air ni. Dia memang dah ada mesin dia. Tahu-tahu lepas 3-4 jam diorang buat kerja, dah siap tube well ni. Jadi apa yang diorang buat adalah dia akan guna mesin gerudi yang macam orang gali minyak tu. Cuma yang ni jauh lagi simple dan akan start gali ke bawah. Pada masa yang sama, mesin ni juga akan supply dengan air yang bertekanan tinggi untuk lembutkan tanah yang diorang tengah gali tu. Dan masa untuk gali ni, dia punya tempoh dia tu of course sekali lagi bergantung kepada jauh mana nak jumpa bedrock dekat tapak tu. Dan bila sampai je dekat groundwater ni, memang biasanya sangat obvious lah akan ada air yang banyak akan keluar dari tempat yang digali tu. Okey, bila dah ada air mula keluar, maka first sekali diorang kena buat adalah diorang kena buat dinding dulu untuk pastikan lubang yang digali tadi tu dia tak collapse. Dinding ni pun simple je, diorang akan guna PVC yang saiz dia ngam-ngam je dengan lubang yang digali tu. Jadi air yang asalnya ada dalam bedrock tadi, dia sebenarnya ada sedikit tekanan lah, dan tekanan ni akan tolak air naik ke atas melalui PVC ni. Jadi air yang naik ke atas ni, dia seolah-olah membentuk water column yang akan bagi pressure pula ke bawah untuk balance tekanan air dari bedrock tadi. Maknanya air akan naik ke dalam PVC ni tapi dia takkan melempah. Dia sampai satu level saja. Sama je konsep dia dengan perigi yang orang dulu-dulu gali. Air tu tak adalah memancut-mancut keluar kan. Water level tu akan stay dekat situ selagi mana ada air dekat dalam bedrock tu. Kalau air tu habis nanti kita tengok apa akan jadi. Boleh runtuh tak perigi ni? Baik, bila dah ada dinding PVC ni, maka diorang akan turunkan pump ke bawah sana. Dan pump ni lah yang akan pump groundwater ni naik. Pump ni dia tak perlu sampai ke dasar tau. Cukup asal dia tenggelam dari water level saja. Lagipun kalau dia betul-betul dekat dasar, nanti dia akan sedutlah segala pasir-pasir dengan kotoran dekat bawah tu.
Atau saya tengok ada solution yang lagi mudah adalah masukkan pipe je dekat bawah sana dan pump tu duduk atas tanah. Macam ni lagi senang sebab kalau pump tu rosak contohnya, mudahlah kita nak akses. Lepas tu diorang akan buat macam rumah sikit untuk pump tu supaya dia tak rosak duduk bawah hujan panas, dan diorang akan settlekan wiring dan juga piping untuk kita guna air tu. Tapi sebenarnya kan, air yang naik tu dia taklah sebersih air pipe yang kita guna tu. Dia akan keruh sikit. Yelah, nama pun air tanah kan. Jadi kalau nak guna untuk siram pokok contohnya, atau nak guna untuk mandi waktu tak ada air, memang okey sangat. Tapi untuk minum, ada baiknya install filter satu, dan lepas tu air tu kena masak lah, baru confident kita nak minum. Sekarang ni kan, berapa kos kalau kita nak pasang tube well ni? Kalau mengikutkan website service provider yang ada dekat Malaysia sekarang, harga dia sekitar RM4,000. Tapi macam saya cakap tadi, lagi dalam nak kena gali, lagi mahal lah. Kemudian kalau nak mudah, mesti nak guna pump current kan? Ada je pump manual tu, tapi tak larat lah saya rasa. Setiap kali nak guna, setiap kali tu nak kena pump manual. Jadi kenalah guna pump elektrik. Ini pun akan bagi kesan kepada kos. Baik, sekarang ni masalahnya, walaupun air tu boleh kata free, anda still nak kena bayar current yang anda guna untuk operate pump tu. Pendek kata, air groundwater ni dia taklah percuma kalau kita nak guna dia. Lagi-lagi bila api generally lagi mahal berbanding air. Plus initial investment tu tinggi. Jadi tak ramai dekat Malaysia ni guna tube well ni, lagi-lagi untuk rumah. Satu tempat yang bagi saya sangat berguna tube well ni adalah tempat yang memang tak ada piping dan susah nak buat piping dekat situ. Contohnya dekat kebun-kebun atau kawasan pedalaman. Kalau dekat Indonesia, lagi-lagi dekat Jakarta, praktis sedut air tanah ni diorang dah buat lama sebab sebahagian tempat tu infra untuk air tak ada. Tapi tempat dah membangun, jadi diorang ambil air dari tanah secara beramai-ramai. Masalah kalau semua orang pun ambil groundwater ni, maka kesan dia adalah tanah tu akan turun ke bawah perlahan-lahan. Kesannya satu masa nanti tanah ni akan turun even di bawah paras laut. Masa ni macam-macam masalah akan jadi, dan paling obvious adalah masalah banjir yang tak ada kesudahan. Sebab tu Jakarta sekarang dia semakin tenggelam, dan penyelesaiannya adalah pusat bandar tu nak kena pindah ke tempat lain. Dia asyik banjir je. Jadi kalau banjir ni macam mana nak membangun dengan pesat kan? Jadi itu yang diorang nak pindah ke East Kalimantan. Cuma nak pindah ibu negara ni bukan satu benda yang mudah lah. Dia akan makan masa yang panjang. Baik, kalau anda dah layan sampai sini, saya jemput anda untuk subscribe kalau belum, sebab ada banyak lagi benda-benda best yang saya nak ceritakan dekat channel ni. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.